Mulakan pagi anda dengan pelbagai informasi bersama Buletin TV3. Saya Suzila Ida Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Pergerakan rentas negeri bermula, pemantauan lebuh raya ditingkatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan jalan utama menuju keluar dari ibu kota dilihat dalam keadaan terkawal dan lancar sebaik kebenaran rentas negeri bermula tengah malam tadi. Tiada aliran trafik luar biasa dikesan walaupun terdapat pertambahan kenderaan di jalan raya. Tinjauan kru kami di Plaza Tol Gombak mendapati keadaan jalan kelihatan tenang tanpa sebarang kesesakan. Kawasan tepi lebuh raya sebelum Plaza Tol itu juga lengang. Ia berkemungkinan kerana orang ramai masih perlu bekerja selain ada yang merancang untuk menunggu hujung minggu ini bagi memulakan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Situasi sama turut dikesan di sepanjang beberapa lebuh raya utama negara termasuk di lebuh raya utara selatan arah utara iaitu laluan Tapah, Sungai Buloh dan Juru. Turut lancar arah selatan antaranya Sungai Besi dan Seremban. Semalam kerajaan bersetuju membenarkan rakyat Malaysia yang lengkap vaksinasi untuk melakukan pergerakan rentas negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dengan keputusan itu rakyat bebas melakukan pergerakan seperti balik kampung untuk berjumpa ibu bapa yang lama terpisah, melancong dan sebagainya. Sebelum ini di atas. Dan bermula hari ini juga, 94 Plaza Tol Lebuh Raya Plus di seluruh negara bersiap sedia mengalu-alukan pembukaan semula perjalanan rentas negeri bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna. Kaki tangan Plus Ronda, kru keselamatan dan penyelenggara serta kaki tangan perkhidmatan pelanggan ditugaskan untuk memantau pergerakan kenderaan di sepanjang 1,130 km lebuh raya. Untuk butirannya, kita terus sahaja berlintas langsung bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah di Pusat Pemantauan Trafik Plus di Subang Jaya. Silakan Ezrina. Terima kasih Suzila, kita dah boleh balik kampung nampaknya. Ya Allah, terujanya saya. Tapi memandangkan kita berdua masih lagi bertugas, saya akan bawakan perkembangan trafik. Saya kini berada di Pusat Pemantauan Trafik Plus Malaysia Berhad untuk melihat sendiri beberapa kawasan seperti yang ke arah selatan, ke arah utara kampung anda Suzila, untuk melihat sekiranya terdapat peningkatan trafik. Tetapi difahamkan setakat pagi ini aliran trafik sebenarnya kebanyakannya untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya, yang dijangkakan akan bertambah sesak nanti apabila hujung minggu ini. Dan saya sebenarnya tidak keseorangan, saya bersama dengan Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad, Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz, yang lebih baik kalau kita boleh kongsikan daripada Tuan Badan sendiri. Cik Yusof, mari dekat sikit dengan saya. Okey, sama-sama Cik Yusof. Macam mana setakat setelah diberikan kebenaran setakat malam tadi hingga ke pagi ini, bagaimana dengan perkembangan trafik? Baik, kalau kita lihat pagi ini di belakang sana memang terdapatlah berlaku kesesakan di beberapa tempat ya. Tapi sebenarnya itu adalah kesesakan biasa pada trafik harian. Mungkin bercampur dengan orang ramai mengambil peluang untuk merentas negeri. Tetapi pada pagi ini kebanyakan trafik adalah trafik harian dan juga kenaikan itu agak ketara. Mungkin sektor ekonomi juga membantu kenaikan kadar aliran trafik pada pagi ini. Di utara sekarang ini kalau arah ke Pulau Pinang ataupun Seberang Perai memang berlaku kesesakan. Di kawasan tengah itu ada perkara biasa. Kalau di kawasan Lembah Kelang ini adalah kesesakan untuk pergi dan balik lah daripada kerja. Ini kebanyakannya pergi kerja lah pada hari Isnin. Saya percaya benar sebagaimana yang Intan bagi tahu tadi, hari Jumaat ini dan seterusnya pada hujung minggu kita menjangkakan kadar aliran trafik akan meningkat dengan ketara lah. Kalau ikut jangkaan kami, trafik akan meningkat hingga 1.3 juta untuk mereka merentas negeri pada hujung minggu ini, bersambung dengan cuti Maulid Rasul, tak silap saya, di minggu hadapan. Betul tu Cik Yusof, tapi dengan jangkaan peningkatan yang agak mendadak, bagaimana Plus bersedia untuk menghadapi sekiranya berlaku situasi seperti kemalangan, kereta rosak dan kesesakan yang terlalu menakutkan lah kalau kita nak kata. Dah lama kan tak balik kampung. Cik Yusof, macam mana dengan persediaan Plus? Baik, insya-Allah kami telah pun membuka operasi kami sepenuhnya ya. Jika berlaku kesesakan seperti ini, kita telah pun
bersedia daripada awal. Kita bukan bersedia daripada pelas juga sebenarnya, sahaja pelas saja yang bersedia. Kita telah berkolaborasi dengan autoriti lain lah, contohnya dengan polis, dengan JPJ. Untuk pelas, kami telah beroperasi kembali ke tahap 100%, di mana di sepanjang laluan kami terdapat pelas ronda yang akan meronda, dan juga di belakang ini pusat kawalan trafik kami telah dibuka 24 jam, dan kita telah menambah juga strength ataupun manpower yang ada di sini untuk bertugas dengan lebih baik lagi, dengan lebih bagus lagi bagi menghadapi sebarang kemungkinan, insya-Allah. Baik. Cik Yusof, saya tak sabar nak balik Johor. Cik Yusof rasanya dari kampung kat mana tu? Saya di Perak, sebenarnya taklah jauh sangat, tapi kalau kita lihat trafik hujung minggu ni ke mana-mana pun mungkin akan berlaku sedikit kesesakan lah sebenarnya. Tapi apapun, saya harapkan mereka yang ingin merentah negeri dan mengambil peluang untuk balik kampung ataupun bercuti, rancanglah perjalanan dengan sebaik-baiknya. Yang pertamanya, lihat diri sendirilah, pastikan bebas daripada COVID untuk kita pergi melawat ataupun untuk pergi bercuti. Yang keduanya, lihatlah kenderaan yang agak mungkin dah lama tidak dibawa atau tidak dipandu secara jarak jauh, dan diri kita sendirilah. Pastikan diselenggara dengan baiklah kenderaan tersebut, insya-Allah semua akan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Cik Yusof dengan perkongsian itu tadi. Jangan bukan saja kereta hendak diselenggara, diri kita juga hendak diperiksa kan. Baiklah, saya kira itu saja Suzila. Saya dah tak sabar nak balik kampung. Lagu balik kampung terngiang-ngiang dari malam tadi. Suzila pun kita sama-sama bersabar, dan apa pun teruskan bersama kami di TV3. Terima kasih penonton semua. Terima kasih Ezrina. Ada peluang nanti kita balik kampung, tapi ingat SOP mesti dipatuhi. Baik, laporan seterusnya, pengumuman kerajaan membenarkan individu lengkap vaksinasi COVID-19 melakukan pergerakan rentas negeri bermula hari ini adalah satu penghargaan kepada petugas barisan hadapan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kini tanggungjawab terletak sepenuhnya kepada rakyat untuk sentiasa mematuhi semua tindakan kesihatan awam dan SOP yang masih berkuat kuasa. And if you really appreciate what the frontliners have been doing for the last 1.5 years, you will be responsible. You will be self-aware. You will ensure that you will take care of your health and your health status. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Free Medical Camp Anjuran Persatuan Perubatan Malaysia MMA sempena Hari Doktor Malaysia 2021 secara maya semalam. Pengumuman Perdana Menteri semalam itu juga disifatkan beliau sangat tepat apabila dibuat pada tarikh yang sama dengan Hari Doktor Malaysia dan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein merakamkan ucapan terima kasih kepada pasukan keselamatan yang terbabit dalam operasi Sekatan Jalan Raya SJR di seluruh negara sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan tahun lalu. Penghargaan itu dizahirkan beliau susulan penamatan SJR di sempadan negeri yang bermula tengah malam tadi. Jelasnya, tugas semua anggota di SJR mungkin nampak mudah, namun hakikatnya hanya yang cekal dan kuat semangat mampu bertugas siang dan malam di pelbagai lokasi SJR. Tambah beliau, SJR untuk menjaga keselamatan negara bagaimanapun akan terus dilakukan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM akan menyiasat dakwaan mengenai khidmat suntikan picagari kosong bagi mendapatkan sijil vaksinasi seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, siasatan perlu dijalankan bagi mendapatkan kesahihannya dan sekiranya perkara itu benar, tindakan akan diambil ke atas individu berkenaan. Menurut Datuk Dr. Nur Azmi, semua golongan termasuk guru dan ibu bapa mendapatkan maklumat sebenar daripada KKM yang sentiasa memberi penerangan mengenai suntikan vaksin. Beliau mengulas khidmat mendapatkan sijil vaksinasi terbabit bagi membolehkan penerima merentas negeri dan makan di kedai. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Perak dan Jawatankuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sedang mengemaskini data sebenar individu lengkap vaksinasi COVID-19 di negeri itu. Ia bagi mendapatkan jumlah sebenar golongan itu yang mungkin melebihi 80% daripada jumlah penduduk dewasa Perak. Sekarang ini pihak CITF dan juga pihak kerajaan sedang bekerjasamalah dengan pihak Jabatan Perangkaan untuk menyiapkan data yang terkini lah.
sebab ada juga dari kalangan orang Perak yang mengambil vaksin di luar daripada negeri Perak. Kerajaan negeri kini memfokuskan program outreach ke kawasan yang dikenal pasti Pejabat Kesihatan Daerah sehingga kini lebih 90% penduduk dewasa di negeri itu sudah menerima dos pertama. Menurut data Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, Perak merupakan antara negeri yang masih belum mencapai 80% populasi dewasa yang menerima 2 dos suntikan vaksin. Negeri lain yang masih belum mencapai peratusan itu adalah Kedah, Kelantan dan Sabah. Dalam pada itu, pemilik hotel diminta memastikan kaki tangan masing-masing melakukan ujian saringan sekurang-kurangnya seminggu sekali bagi memastikan mereka bebas COVID-19. Ia penting dalam memastikan keselamatan orang ramai terpelihara serta dapat menarik minat mereka untuk menginap di hotel yang bebas daripada virus itu. Dalam satu kenyataan, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Muhammad Khalid Harun berkata, langkah itu juga diguna pakai semua penggiat pelancongan agar tempat penginapan dan lokasi pelancongan bebas COVID-19. Pihaknya turut berterima kasih kepada kerajaan atas kebenaran merentas negeri selain mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK yang bertungkus lumus menghidupkan kembali industri pelancongan negara. Kelonggaran itu adalah peluang bagi penggiat industri pelancongan untuk kembali bernafas setelah lebih 2 tahun lumpuh akibat pandemik COVID-19. Mengulas mengenai program My Travel Pass, Muhammad Khalid berkata, pihaknya menyambut baik keputusan memasukkannya kerana ia menyulitkan rakyat Malaysia yang mahu keluar negara atas urusan perniagaan, pengajian dan sebagainya. Gangguan bekalan air tidak berjadual di 50 kawasan di sekitar ibu kota akibat kebocoran paip pengepaman di rumah PAM Segambut dijangka pulih sepenuhnya 9 malam ini. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Elina Basri berkata, kerja-kerja pembaikan paip bocor selesai 5.40 petang semalam dan bekalan air mula disalurkan secara berperingkat. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya menggerakkan lori tangki ke kawasan terjejas dengan keutamaan diberikan kepada lokasi kritikal seperti hospital, pusat dialisis dan upacara pengkebumian. Para pengguna diharap dapat mematuhi penjarakan fizikal dan sentiasa memakai pelitup muka semasa mengambil bekalan air daripada lori-lori tangki ini. Antara kawasan terjejas ialah Taman Bambu, Taman Sri Sinar, Anjung Tiara, Bukit Prima Pelangi dan Mon Kiara Palma. Turut terjejas Sri Duta Solaris Mon Kiara, Bukit Tunku, Duta Mas Mon Kiara, Bukit Segambut dan Istana Negara. %97% kawasan seluruh negara disasarkan mendapat kemudahan liputan rangkaian jalur lebar 4G menjelang hujung tahun hadapan. Kerajaan menerusi Pelan Jalanan Digital Negara Jendela memperuntukkan dana hampir RM4 bagi merangka pembangunan infrastruktur untuk mencapai sasaran itu. Dalam satu kenyataan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, peruntukan itu antaranya melibatkan penambahbaikan capaian 4G di kawasan yang masih menerima liputan 3G dan pemasangan gentian fiber optik. Semua kertas arahan kerja menerusi jendela fasa 1 akan dikeluarkan dengan kesemua projek harus disiapkan menjelang hujung 2022. Seorang pelakon dan seorang pengarah antara 3 yang ditahan kerana disyaki terbabit dengan penyalahgunaan dada dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kuala Kangsar, Perak. Pelakon lelaki berusia 29 tahun itu ditahan bersama pengarah dan penolong pengarah yang masing-masing berusia 49 dan 47 tahun. Difahamkan serbuan dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar serta dibantu anggota Balai Polis Kuala Kangsar. Hasil ujian serangan air kencing yang dijalankan mendapati pelakon dan pengarah itu positif dadah jenis THC. Manakala penolong pengarah pula didapati positif dadah jenis AMP dan metafetamin. Ketika-ketika mereka dilaporkan disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan pemandu kereta yang cuba memotong kenderaan di hadapan membawa padah.
apabila bertembung dengan sebuah lori di laluan bertentangan dalam kejadian di Jalan Ulu Yam Batu 23 semalam. Kejadian dipercayai berlaku ketika sebuah kereta dari arah Batu Cave sedang dalam perjalanan ke Ulu Yam. Dalam satu kenyataan, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syarian berkata, ketika melalui lokasi kejadian, pemandu kenderaan itu cuba memotong sebuah produk beza. Ia bagaimanapun gagal lalu bertembung dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Kemalangan itu turut melibatkan sebuah kereta jenis Volkswagen. Pemandu produk beza patah bahu dan kaki, manakala salah seorang penumpangnya warga Vietnam mengalami patah pada leher. Pemandu Mitsubishi Lancer dan Volkswagen tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala pemandu lori berusia 51 tahun pula luka di bahagian kaki. Laporan polis dibuat mereka yang terbabit dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan RM6.43 juta untuk membaik pulih dan membina rumah baru untuk golongan nelayan seluruh negara. RM3.45 juta pula diperuntukkan khusus untuk negeri Sabah setakat ini bagi tujuan sama. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata inisiatif di bawah projek khas Perumahan Nelayan PKPN itu bertujuan membantu nelayan berpendapatan rendah sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu. Selain PKPN, lebih RM150 juta turut diperuntukkan tahun ini merangkumi pelbagai allowance dan bantuan termasuk allowance sara hidup nelayan sebanyak RM300 setiap bulan, subsidi diesel dan petrol, dana nelayan dan program bakul makanan nelayan. LKIM tegasnya akan terus memainkan peranan untuk memperbaiki kedudukan sosioekonomi nelayan dan memajukan perusahaan perikanan negara sekaligus memastikan bekalan ikan negara mencukupi sepanjang masa termasuk dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Tokoh yang digelar bapa pembangunan program nuklear Pakistan, Abdul Qadir Khan, meninggal dunia pada usia 85 tahun. Allahyarham diangkat sebagai wiranegara kerana jasanya menjadikan Pakistan sebagai negara Islam pertama mempunyai tenaga nuklear. Abdul Qadir dimasukkan ke hospital baru-baru ini, hospital yang sama merawat Allahyarham ketika dijangkiti COVID-19 Ogos lalu. Allahyarham dibenarkan pulang beberapa minggu lalu namun kesihatannya semakin merosot dan terpaksa dimasukkan semula ke hospital. Presiden Arif Alvi menzahirkan kesedihan yang mendalam atas kehilangan Abdul Qadir. Allahyarham dipuji kerana membawa Pakistan setara dengan India dalam bidang atom dan menjadikan pertahanan negara tidak dapat ditembus. Chancellor Austria Sebastian Kurz meletak jawatan selepas terpalit dakwaan rasuah. Kurz mencadangkan Menteri Luar Alexander Schallenberg sebagai penggantinya. Kurz 35 berdepan desakan agar berundur termasuk daripada sekutunya selepas beliau dan 9 yang lain terpalit dakwaan rasuah. Beliau didakwa menggunakan wang kerajaan untuk memastikan media memberikan liputan yang positif mengenainya. Pembangkang menggesa Kurz berundur dan merancang untuk mengusulkan undi tidak percaya terhadapnya di Parlimen Selasa depan. Anak kepada seorang menteri Kabinet India ditahan selepas didakwa terlibat dalam kes pembunuhan. Ia seminggu selepas 8 penunjuk perasaan maut sehingga mencetuskan kemarahan rakyat di seluruh negara itu. Ashish Misha ditahan di Uttar Pradesh berhubung insiden penunjuk perasaan rusuh di Lakhimpur Kheri yang membantah undang-undang pertanian. Penahanan suspek dibuat selepas enggan memberi kerjasama kepada polis selain mengelak di soal siasat. Bagaimanapun, Mishra dan ahli politik berkenaan menafikan pelibatan mereka dalam insiden terbabit. Sebelum ini, pemprotes mendakwa suspek yang mengikuti konvoi menteri melanggar 4 penunjuk perasaan menyebabkan rakan mereka maut. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sekian Buletin Pagi, patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan walau di mana jua anda berada. Saya Suzila Ida Yaakob, salam hormat. Assalamualaikum.